Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung PDPC saya bagi tingkatan 4. Okey. So hari ini kita akan tengok tajuk tingkatan 4. Okey, sambung yang kelas minggu lepas lah. Okey. So, hari ini kita akan tengok 3 objektif. Yang pertama, unit ekonomi. Okey, murid boleh menyatakan 3 unit, boleh menyatakan dan menerangkan 3 unit ekonomi. Yang kedua, murid dapat menerangkan tarif kos lepas. Okey, dan yang ketiga, murid dapat menyatakan faktor-faktor dan menerangkan faktor-faktor pengeluaran. Okey. Yang pertama kita pergi kepada unit ekonomi. Pertama, isi rumah. Okey, isi rumah adalah seseorang individu, sebuah keluarga atau sekumpulan individu yang tinggal bersama dan fungsi sebagai satu unit ekonomi. Jadi isi rumah adalah mereka yang tinggal dalam satu keluarga. Okey, yang kedua, firma. Firma adalah sebuah organisasi atau unit pengeluaran yang merancang dan menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, dan yang ketiga, kerajaan. Kerajaan merupakan sebuah badan organisasi yang mempunyai kuasa untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang untuk menjaga kestabilan dan sosial. Jadi 3 unit ni adalah, yang pertama, isi rumah. Isi rumah tu kita lah, okey, individu. Dan yang kedua, firma. Firma adalah organisasi lah yang menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Dan yang ketiga adalah kerajaan. Kerajaan adalah badan organisasi yang mempunyai kuasa untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang. Okey, jadi tiga-tiga ni adalah unit ekonomi. 3 unit ekonomi yang kamu kena ingat. Okey, 1.1.3, faktor pengeluaran. Ada 4 faktor pengeluaran. Okey, buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, keempat faktor pengeluaran ni pelajar mesti kena tahu dan kena ingatlah. Okey, buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah tanah. Okey, tanah. Penawaran tanah adalah terhad. Okey, penawaran tanah adalah terhad. Apa maksud terhad? Maksudnya sikit. Merangkumi sumber yang boleh diperbaharui. Okey, tanah ni ada sumber yang boleh diperbaharui. Contohnya hasil hutan, hasil laut dan sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya biji timah, besi dan petroleum. Okey, boleh diperbaharui maksudnya kamu boleh tanam semula. Contohnya hutan. Hutan kita boleh tanam semula. Jadi sumber tu boleh diperbaharui. Okey, dalam jangka masa panjang, tanah akan menjadi semakin mahal sebab penawaran tanah tu terhad. Jadi dalam jangka masa yang panjang, tanah ni akan jadi mahal lah. Okey, sebab tu untung kalau kita beli tanah. Dalam jangka masa yang panjang, tanah akan jadi mahal. Tidak mempunyai mobiliti tempat. Maksudnya tanah ni susah mobiliti tu maksudnya susah digerakkan lah.
Okey, jadi tanah ni kalau kita ada dekat KL, kita tak boleh bawa dia datang ke Perak. Okey, itu maksudnya mobility. Okey. Yang kedua, modal. Okey, yang kedua modal. Modal adalah alat ciptaan manusia untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, contoh bangunan, kilang, peralatan, jentera. Okey, ini adalah contoh-contoh modal. Sesetengah modal mempunyai mobiliti geografi yang tinggi seperti kenderaan. Okey, kenderaan mobiliti dia tinggi. Okey, sebab kita mudah nak gerakkan. Okey, dan bangunan mobiliti geografi yang rendah. Bangunan memanglah rendah sebab kita susah nak gerakkan. Bangunan ni benda yang kita tak boleh nak mobile, kita tak boleh nak gerakkan. Okey. Faktor pengeluaran yang ketiga, buruh. Okey, faktor yang ketiga adalah buruh. Buruh adalah sumbangan tenaga manusia yang produktif dari segi fizikal atau mental dalam proses pengeluaran. Itu buruh. Okey, buruh dari segi buruh mahir dan buruh tak mahir. Buruh ada dua jenis, buruh mahir dan buruh tak mahir. Okey, buruh tidak mahir seperti pekerja ladang. Maksudnya mereka ni, buruh tak mahir ni mereka yang mempunyai pendidikan yang rendah lah. Okey, mobility geografi yang tinggi. Buruh yang mahir seperti doktor. Doktor ni pendidikan tinggi. Buruh mahir berpendidikan tinggi. Buruh tak mahir pendidikan rendah. Okey. Contohnya boleh baca dekat situ. Okey, mobility geografi yang tinggi. Jadi buruh ni kita boleh gerakkan dengan mudah. Okey, kita mudah mudahlah digerakkan. Pekerjaan tu mudah ditukar dan sebagainya. Okey, jadi mobility bagi buruh ni adalah tinggi. Okey, dan yang keempat adalah usahawan. Yang keempat adalah usahawan. Siapa dia usahawan? Usahawan adalah individu yang menggabungkan dan menyelaraskan faktor pengeluaran yang lain untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi usahawan ni dia menggabungkan semua faktor pengeluaran yang kita baru belajar tadi untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey. Usahawan bertujuan mencapai pengeluaran output maksimum untuk memperoleh keuntungan. Okey, usahawan ni motif dia untung lah. Jadi bila motif dia untung, dia kena maksimumkan pengeluaran untuk memaksimumkan keuntungan, meningkatkan keuntungan. Okey, jadi siapa yang layak jadi usahawan ni? Okey, orang yang layak jadi usahawan jika dia ada kriteria berikut. Okey, usahawan mestilah kreatif, mestilah inovatif. Okey, usahawan mestilah kreatif, mestilah inovatif. Berani menghadapi risiko. Okey, berani menghadapi risiko. Rajin, gigih dan tidak mudah berputus asa. Okey, ini adalah ciri-ciri usahawan. Ini adalah ciri-ciri usahawan yang kamu kena tahu. Okey, next. Habis 4 faktor pengeluaran. Okey, 1.1.4 takrif kos lepas. Okey, kos lepas merujuk kepada pulangan yang mungkin daripada barang-barang atau perkhidmatan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat daripada pemilihan sesuatu barang. Okey, itu takrif dia. Okey, apa maksud di sini? Maksud di sini, okey, faktor pengeluaran yang terhad. Okey, faktor pengeluaran yang terhad dan kehendak manusia tidak terhad. Okey, faktor pengeluaran yang sedikit dan kehendak manusia yang banyak. Okey, jadi bila berlaku begini, okey, masalah kekurangan akan timbul. Okey, jadi apa yang berlaku bila ada masalah kekurangan? Kita mesti membuat pilihan. Kita mesti buat pilihan. Pilihan tu apa? Pilihan tu kita kena pilih lah. Sebab kehendak kita banyak. Kita nak air oren, kita nak air apple, kita nak air Milo. Okey. Jadi ketiga-tiga benda ni kita tak boleh dapat dalam masa yang serentak.
Okey, jadi kita kena pilih. Bila kita kena pilih, pilihan itu akan menyebabkan kos lepas berlaku. Okey, hasil daripada pilihan yang kita buat tadi, ia akan melibatkan kos lepas. Jadi, semua pilihan yang kita buat akan melibatkan kos lepas. Dalam ekonomi, kos lepas ni adalah benda yang pentinglah yang kamu kena faham. Okey, jadi untuk hari ini 3 objektif tadi kamu kena tahu. Okey, yang pertama kamu kena tahu apa tadi? Kamu kena tahu unit-unit ekonomi. Okey, yang kedua kamu kena tahu faktor-faktor pengeluaran, dan yang ketiga kamu kena tahu tarif kos lepas. Okey. Jadi untuk lesson hari ni, tolong catat semua yang saya bagi dalam slide ni dalam buku tulis kamu. Okey, dan saya akan bagi latihan lepas ni, dan latihan tu saya nak kamu cerita balik dekat saya, buat voice note dekat saya, okey, tentang tajuk yang saya dah buat hari ni, dan hantar voice note tu kepada saya. Jadi saya tahulah kamu faham ke tak faham. Okey, jadi untuk hari ni cukuplah setakat ini. Okey, semoga slide saya ini memberi manfaat kepada kamu. Okey, sekian, terima kasih.